Tahu mereka gelar kita siapa? Wali 10. Kumpulan wali 10, orang wali 9. Ni wali 10 boleh kata. Pasal An-nas adu bima jahil. Manusia akan jadi musuh dengan apa dia tak tahu. Ada yang kata baru berhijrah ni, kata bawa balik dari Indonesia semua, balik nak mengajak orang semua. Ni telinga saya dengar tuan-tuan. Tapi apa? Standard lah bro kan. Liku-liku untuk kita mengajak orang, mengajak diri kita ni bukan satu benda lah. Ini bukan perlu diletakkan permaidani merah atau hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dirahmati lagi kita kasihi kepada seluruh saf kepimpinan surau kita, surau diri Jumaat ni. Surau apa nama? Surau Yusuf Al-Amin. Daripada segenap peringkat pengerusinya, setiausaha, bendahari, saf-saf kepimpinan, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal Siap serta ahli jawatan kuasa surau Yusuf Al-Amin, dan kepada seluruh para alim ulama, para murabbi, para asatizah, tok-tok guru, pak kiai, ustazah, ustaz, cikgu-cikgu, dan kepada sekalian yang datang daripada utara bawa sejahtera, dari timur bawa makmur, dari barat bawa berkat, dari selatan terus bawa kawan-kawan berhimpun di rumah Allah ini. Jangka kita mula tadi 7.30 dalam tu, tetapi Masya Allah, ana mohon ampun dan maaf kerana sebenarnya memang dalam 2 minggu ni memang tak ada berehat langsung tuan-tuan perempuan, mengejar ke sana dan ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini untuk program-program. Semua rumah Allah membuat program Ihya Ramadan ini sebenarnya, tetapi pada kali ini di sini kita buat program tajuknya sedikit berbeza, walaupun dalam bulan Syaban dan kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan Karim, Ramadan Al-Mubarak, tetapi surau Yusuf Al-Amin memilih satu maudhu' ataupun tajuk yang agak berbeza daripada rumah-rumah Allah yang lain, iaitu tajuknya Berani untuk Berhijrah. Betul tajuk. Anak hari ni tertinggal semua. Kitab tinggal apa tinggal. Bawa diri. Jadi banyak info anda tak dapat lengkap. Mohon maaf. Alhamdulillah pada adik-adik kita yang dalam ruang belah sana tu, Masya Allah, Alhamdulillah sempoi, duduk sempoi sambil dengan WhatsApp masing-masing. Kan? Standard lah. Kita dulu pun macam tu juga kan. Yang penting duduk dalam rumah Allah selamat, insya-Allah. Cuma zaman-zaman COVID ni, zaman-zaman COVID ni, kadang-kadang kita khawatir juga bila rumah Allah jadi tempat punca fitnah. Maksud saya ialah bila rumah Allah tidak lagi diizinkan, tidak boleh kita bersama-sama lagi ma'imara ke rumah Allah ini, maka kita khawatir suatu zon yang sememangnya Allah jamin, Allah pelihara, Allah lindung, Allah telah pun memberikan mandat kepada Nabi SAW untuk mengisytiharkan rumah-rumah Allah ini adalah tempat untuk kita meminta pertolongan, bermunajah, berzikir, bersolat berjemaah. Yang mana semua orang tahu bila kita berjemaah ni tuan-tuan perempuan, kita dapat sama-sama mengaminkan imam punya bacaan Al-Fatihah.
Kalau kita di rumah seorang-seorang, dia makcik je, ramai makcik ni, ada 1000 orang termasuk yang tak datang. Maknanya kalau kita di rumah seorang-seorang, mungkin makcik akan berimam dengan suami tercinta tu lah. Tapi kalau di rumah Allah ni kita berimam ramai-ramai, apabila sang imam membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, makmum sambut amin. Doa inilah yang digeruni oleh seluruh musuh-musuh Allah. Tapi bila jemaah tak ada buat, bila jemaah makin longlai, maka begitulah kita umat Islam makin luntur semangat jihad. Sebab itu alhamdulillah, syukur kehadrat Tuan punya dunia, kerana mudah-mudahan dengan perkenan daripada Sultan pada 1 April ini, insya-Allah, mudah-mudahan kita doa kuat-kuat tuan-tuan puan, rumah Allah buka balik macam biasa, sebagaimana dikatakan, dikhabarkan tempat-tempat lain pun akan dibuka dengan cuma kita mematuhi SOP. SOP ni dua, satu yang ditadbir oleh WHO, yang kedua SOP Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikutlah mana-mana yang kita imani, mudah-mudahan Allah lindung kita. Allah yang mengizinkan segala penyakit turun ke muka bumi, Allah juga layak, dan kita yakin kekuasaan mutlak adalah daripada Tuhan punya dunia untuk menyihatkan kita balik, untuk menyihatkan muka bumi pinjamannya ini. Jadi insya-Allah kita kepada majlis kita dengan suatu tajuk yang kita dikatakan berani untuk berhijrah. Bila sebut berani ni, nak ke masjid, ke surau pun zaman Covid ni jadi tak berani. Betul tak? Dia berkira-kira, kalau aku pergi semalam aku tengok dolar bukan main batuk semacam, aku tengok dia asyik bersin aja, risau pula aku, dia kata. Nampak tak? Dia kita risau tau, kita risau. Minta maaf lah pinjam nombor dolar kalau ada sama bukan. Kan? Maknanya begitu kan? Kerisauan itu, our thought, kerisauan itu telah pun bersarang di dalam akal fikir kita, sehingga kadang-kadang menyebabkan kita tak mampu untuk berfikir dengan cara yang lebih baik mengikut dustur Al-Quran dan Hadis. Kalau nak ikut takut tuan-tuan dan puan, kami penceramah-penceramah ni lagi takut. Bukan satu tempat tuan-tuan dan puan, bukan satu tempat. Dan kita tak tahu depan kita ni siapa. Masya Allah, ni tuan-tuan perempuan ni lain lah hari ni, wali-wali Allah semua depan saya ni. Malu saya nak berdiri depan ni. Tapi maknanya kita tak tahu siapa depan kita. Kita tak tahu sesiapa yang boleh membawa sesuatu itu. Tetapi disebabkan apa? Indahnya Islam, dari awal lagi dikatakan husnuzan. Berbaik sangkalah kalian sesama kita. Masuk rumah Allah, berbaik sangka. Begitu. Namun fahamlah kita, memang zaman endemik ni, bila ada seseorang yang kita katakan bahawa ada simptom-simptom tertentu, kalau boleh kita janganlah datang. Sebab bukan tuntutan WHO yang kata jangan datang. Memang Rasulullah sendiri kata jangan mai. Relax dulu, sabar dulu. Fasabrun jamil, innallaha ma'as sabirin. Relax dulu, sebab bagi ruang orang lain sihat ini untuk terus, dan kita sihat minta pada Allah, kita datang pula. Itu cara Islam, simple as that. Tak perlu nak bergaduh-gaduh apa semua. Ni kadang-kadang kita tengok kesian orang nak semayang tuan-tuan, yang sihat-sihat ni nak semayang, dia orang datang ni kan, rela pun duduk ke depan dengan misai semua. Awak dah ada dos, dia kata. Saya dos tak ada, tapi dosa berlambat-lambat, dia kata. Kan dosa berlambat-lambat masuk. Maknanya inilah tempat dia tuan-tuan. Di mana lagi? Mana lagi? Kan tu nak melagu lah tu, mana-mana lagi. Lagu Deloitte dulu, lagu The Mercies dulu. Ini orang lama ramai ni ceras ni, aku tahu. Mana lagi kita nak berserah kepada Allah selain kita bermunajah ramai-ramai berdoa tuan-tuan. Alhamdulillah, mutakhir ini
sudah mulalah nampak suatu perubahan besar. Sebab tuan-tuan dan puan, musibah terbesar dalam hidup ni bukan sakit, bukan miskin, bukan kena hina, bukan kena kritik, bukan kena kontroversi, bukan kerana gosip, bukan kerana gagal, tetapi apabila hati kita melupakan Allah Azza wa Jal, itu adalah merupakan suatu musibah terbesar di dalam hidup kita. Sebab itu kita kena hijrah. Jadi kalau sebut berani untuk berhijrah ini, tuan-tuan dan puan, saya nak petik ginilah. Saya teringat firman Allah, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang berhijrah dan yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, dan mereka inilah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita dikejutkan. Kita tengok fenomena otai-otai rockers. Ini cerita pasal hijrah kan. Otai-otai rockers kita seolah-olah ada satu wave, satu gelombang yang sedang menguji sahabat-sahabat kita ini. Syekh ahli ekspedisi sedang ditidurkan di hospital. Kita doakan kepada beliau. Syekh Duan, vokalis kumpulan Olan, tiada apa yang dapat ku apa nama liriknya selain cintaku padamu. Tu zaman-zaman kami dulu tu, zaman rock kapak bawah sikit, rock gergaji. Maknanya Bandar Tasik Selatan mencermin. Itu lagu top dulu. Duan Olan juga dikatakan sekarang sedang menghadapi ujian di Sungai Buloh, Hospital Sungai Buloh, dikatakan kena stroke. Rosli Muhalim, gitaris Sweet Charity, ke lagu yang cukup top kita tengok lagu Camellia-nya, lagu hidup ini adalah satu perlombaan, ada yang menang, ada yang kalah. Ramli Sarip vokalis dia kan, Sweet Charity. Gitaris Rosli Muhalim juga di Singapura, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kena stroke. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora. Harun, gitaris, second gitaris BPR, first gitaris awang BPR, second Harun juga diuji stroke. Nampak tak nama-nama ni? Ni nama-nama sepusat-sepusing kamu terpusing zaman kami dulu ni. Zaman sedang mekar rock. Kena uji tuan-tuan puan, ada satu penyakit yang kita stroke ni, orang kata, orang dulu panggil angin ahmar. Angin ahmar. Adalah kitab dulu angin ahmar, ingat tak? Syekh ingat tak kitab dulu warna hitam coklat? Doa pendinding angin ahmar. Dikatakan bahawa angin ahmar ini ada pula dikatakan sebagai suatu makhluk dan berupa jin. Dia berdialog dengan Rasulullah, dia berdialog dengan Jibril apa semua lah. Tapi cerita-cerita ini sebenarnya tidak ada sumber yang sahih. Tapi doa tu baguslah. Doa kita minta lindung pada Allah, bukan minta lindung pada sesiapa. Minta lindung pada Allah tu betul. Cuma jangan menyandarkan kepada Rasulullah SAW, itu tak betul. Sebab banyak cerita-cerita yang kita dengar, angin akhmar ni dikatakan begitu dan begini. Cukup kita katakan angin akhmar ni kalau di segi saintifiknya memang merupakan darah kita tak jalan betul, maka dia tolak sampai ke atas. Bila dia pump kuat laju, dia tersangkut kat sini tuan-tuan, dia stroke. Itu yang kadang-kadang wala'ayuzubillah min zalik, meleleh kita tuan-tuan. Kita tengok saudara-saudara kita, poduai kita, tok-tok nenek moyang kita,
Pak saudara kita meleleh duduk atas kursi. Dulu kita tengok dia seorang petani, seorang nelayan, seorang peladang yang cukup hebat, tuan-tuan dan puan. Allahu akbar wal'a'izubillah. Kena stroke ni tak boleh buat apa, tuan-tuan dan puan. Memang mengambil masa yang lama. Ada yang okey. Sahabat saya DJ Najman, siapa tahu Suria Sinar FM, dia suara dia dulu, dia malam-malam lembut je suara dia. Dia bukan kata kena stroke saja, tuan-tuan. Positif COVID lain. Abang dia ke kakak dia meninggal, lebih kurang 2-3 orang memang kerana COVID, asbabnya COVID. Tetapi beliau diuji bukan hanya COVID, tetapi dia kena stroke lagi. Baru saja dihubungi oleh beliau, dia duduk Johor, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah dia recover pelan-pelan, dia alon-alon kata orang Jawa, dia recover, tuan-tuan. Alhamdulillah. Maknanya la tai'asu mir rawahillah. Jangan kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kamu. Tetapi dengan siapa? Tadi ayat yang kita baca tadi, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka inilah golongan yang mengharapkan rahmat dari aku. Siapa dia? Golongan beriman, berhijrah dan berjihad. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tuan-tuan. Kalau kita sebut nama-nama satu-satu tadi, tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok, masya-Allah, apa yang kita tak buat? Tak usah kata orang lain, anak yang duduk depan ni, subhanallah, kalau main keceras dulu bukan dalam bentuk macam ni, mungkin dalam planet yang lain. Kita juga yang datang hadir ni, yang dulu mungkin lalu saja kan. Keluar pagi balik petang, ada kala tak pulang-pulang kan. Maknanya kita lalu je surau, tak singgah pun. Sekarang ni seolah-olah Tuhan memanggil. Kalau dulu ku tidak mendengarnya, sekarang jauh azan tu Allah bukakan dia punya telinga tu nak dengar. Jauh, sayup je. Sayup aja. Tapi dia boleh tangkap. Dulu depan telinga dia tak dengar juga. Ini menunjukkan yang paling berharga dari bumi naik ke atas adalah al-ikhlas. Sebelum nak dapat ikhlas, yang paling berharga daripada langit turun ke bumi apa dia? Itulah hidayah. Hidayah ni tuan-tuan, Allah Akbar. Saya susah nak cakap sebab hari ni kita macam ni. Ending kita nanti kita tak tahu macam mana. Itu yang kita takut. Sebab itu sebenarnya hidayah ni bukan untuk orang-orang yang berhijrah, yang kita katakan artis, golongan pelakon, golongan pelawak, golongan penyanyi, golongan itu, golongan seni-seni ni. Kita ni hari-hari kena berhijrah, tuan-tuan dan puan. Kita duk labelize, kita suka labelize. Oh, kena hijrah. Oh, Mamat ni dah hijrah, dulu teruk ni, dia katakan. Buka lagi satu page pula, Metro. Alamak, dia ni dulu memang kaki disco ni. Alamak, sekarang dah hijrah, cantik. Yang baca tu tak hijrah-hijrah juga. Maknanya apa dia, tuan-tuan? Kita ni tertipu dengan dunia ni. Sebab itu kita susah nak berhijrah. Nak kena berani tinggalkan dunia. Ustaz, nak tinggalkan dunia macam mana Ustaz? Ustaz bolehlah cakap, semua ustaz pandai cakap, tak payah sangat nak jaki dunia ni. Dunia ni sementara, akhirat selamanya. Ustaz tahu tak? Memang duit tak bawa mati Ustaz. Tapi kalau tak ada duit, berasa nak mati Ustaz. Ni bahasa orang kalau berhujah ni. Betul. Tapi walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan ingatlah kehidupan yang akhir itu lebih baik. Ini yang quote anak nak pakai pada orang hijrah. Yang paling penghujung inilah yang paling penting, tuan-tuan. Our ends, final destination, kita punya penghujung. Macam mana kita punya penghujung? Ya kak? Dulu kita lompat agogo semualah. Dulu nasyid Al-Jawahir, Al-Suraya, Al-Mizan, ingat tak kak? Lagu bila Israel datang
jasad terbujur di pembaringan. Berdiri tu kumpulan Al-Suraya. Ingat lagi tak? Lagu umur ini tertentu tak dapat ditanggung, kita hanya menunggu saat-saat berkabung, tiada terkecuali sama-sama menanti. Al-Jawahir, Al-Mizan. Tapi Bonggol Unta keluar lagi masa tu. Dia punya album Bonggol Unta keluar lagi tu. Cerita lagu-lagu ketuhanan, lagu nak bawa cerita orang mengingatkan orang pada agama. Itulah nampak transformasi Islamisasi di dalam negara kita. Dulu mungkin pakaian kita tak ada lengkap menutup aurat, dan sekarang Alhamdulillah semua dah hijrah lebih baik. Maknanya apa? Ending dia kita tengok, tuan-tuan. Orang tanya ni penyanyi rock ni apa? Ending dia kita tengok. Penyanyi dangdut ni macam mana? Ending dia kita tengok. Aku cinta dia, mak. Aku sayang dia, mak. Iwan Syahman. Iwan Syahman ni dia kalau dia pergi highway, dia takkan solat dekat RNR. Mengapa pula Ustaz? Dia akan keluar daripada mana-mana tempat keluar tu, tempat keluar daripada highway, dia pasti cari rumah Allah. Paling tidak surau. Dia tak nak solat dekat tempat yang bukan namanya rumah Allah, betul-betul di endorse sebagai rumah Allah. Dia punya nak cari barakah ni, nama Iwan Syahman. Tunggu sebentar, solatlah dulu. Masya Allah, Iwan Syahman. Ni tadi Ustaz Usam telefon saya, dia kata, Ustaz boleh gantikan tak? Boleh gantikan apa nama? Patut Ustaz Irwan Syahman patutnya 27 hari bulan ni ada dengan saya di Juru, Pulau Pinang. Tapi tak ada. Saya 26 tu saya ada di Kuala Liang. Jadi padahal kena patah balik, saya tak tahu lagi. Gantikan Irwan Syahman sebab dia ada program TV katanya. Wallahualam. Nampak tak? Orang hijrah ni Masya Allah. Tetapi muslimin muslimat rahimakumullah, saya nak kongsi sikit pengalaman lah. Pengalaman bila kita sebut pasal hijrah ni, yang paling penting bagi kita ialah orang yang berhijrah ni semua boleh sebut. Tapi nak istiqamah lepas hijrah ni payah. Kau pergi umrah, balik mention dekat media sosial, saya dah hijrah. Okey, orang akan teruja, orang akan doakan kita, Alhamdulillah. Tapi nak maintain, ini memerlukan mujahadah. Kalau tak istiqamah, bukan jadi mujahadah, apa kejadah sudahnya. Sumpah semerah padi betul ni. Jarang aku dengar. Adalah surau pakai macam ni, tapi yang ini hari ni aku dengar sumpah semerah padi tu. Mana Piramli? Muazzin kita azan insya-Allah. Tafadhal ya Syekh. Tafadhal. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد والصلاة والفضيلة. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung balik tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang hidayah ni, ataupun kita kata nak hijrah ni, dia perlukan hidayah. Hidayah tu kadang-kadang depan mata tuan-tuan dan puan. Tapi dia memerlukan juga kreativiti kadang-kadang. Sebab manusia ni hidup roh mengenal roh. Dulu kita duduk di alam roh. Kemudian roh ditiup apabila dimasukkan ke dalam janin dalam umur 6 bulan. Atau 4 dengan 6 bulan dalam rahim ibu kita ni, dalam rahim makcik. Sebab itu kakak boleh tutup aurat. Kakak boleh tutup aurat, berkelambiak-kelambiak pergi kat leisure mall. Leisure mall tak buatlah, dia sejuk. Luar tu panas. Tadi partner bui panas lah siang orang panggil. Punya panas tadi, tapi akak boleh tutup aurat. Di Mekah boleh tutup aurat. Di Arafah boleh tutup aurat. Di Madinatul Munawwarah boleh tutup aurat. Pergi ziarah ke Quba hari tu dekat umrah semua. Panas. Tapi akak boleh tutup aurat. Orang lelaki pelik, tapi tak perlu pelik sebab Allah ciptakan rahim dekat kakak. Rahim tu adalah cooling system pada tubuh badan, namanya wanita, kaum Hawa. Sebab itu cooling system ni hanya ada pada perempuan. Lelaki cuba pakai macam tu. Aku seorang je pakai macam ni. Cuba pakai tengah-tengah panas. Pakai macam tu. Dia tak boleh tahan. Dia tak boleh tahan. Tapi orang perempuan tak. Ni. Dalam rahim ibu kita ditiupkan roh. Roh yang mana? Roh yang sama. Jadi dibalutkan dengan tulang belulangnya, daging, darah, semua cantik, jantung, hati, limpa, semua pankreas, semua cukup, semua mata dengan telinga. Keluar lahir. Pergi ke alam dunia. Duduk di cerkas. Bertemu di surau Yusuf Al-Amin.
Tengok muka Dolah macam ni, muka Amin macam ni, muka Ma'e macam ni, muka Joyah macam ni. Itu sarung masing-masing. Saya nak tanya, roh yang sama ke tidak? Roh yang sama ke tidak? Roh yang sama. Cuma tempat berbeza kan? Alam roh, alam rahim, alam dunia. So sampai alam dunia. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk. Ada surau imam akan baca menjadi kewajipan setiap hari selepas Isyak. Surah Yusuf Al-Amin macam mana? Kadang-kadang. Alhamdulillah. Kan? Saya tengok sekarang satu fenomena, semua surau di Selangor khususnya, bila pergi ceramah, dia kata, Ustaz, memang kami baca, Ustaz. Selepas saja, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir, ikut sunnah, doa, imam khalif, masing-masing tahu ambil kitab masing-masing, ataupun dia orang dah siap satu printing punya, dah tulis siap-siap Suratul Mulk. Baca ramai-ramai, tuan-tuan. Sebab surah Al-Mulk ni ada dalil sahih dan sarih yang menyatakan bahawa dia peneman kita dalam kubur. Nabi tak pernah tak baca sebelum tidur. Sebab itu masjid, surah musalla yang ada fikir umat, dia tahu eloklah kita buat setiap kali lepas Isyak tiap-tiap hari. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Sebab apa? Mungkin Pak Imam ataupun jawatan kuasa masjid tahu, kalau tak dibaca selepas itu, mungkin dia balik rumah, dia bukan buka kitab Suratul Mulk, dia akan buka kitab Netflix, nama dia. Jadi elok selesai sini, settle masalah. Kan? So dunia ni, surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala kata sendiri dalam suratul Mulk ayat kedua tu, Allah nak bagi tahu apa? Aku jadikan mati dan hidup. Mati dulu sebab kita dulu mati. Sebelum masuk alam dunia ni kita tak ada, kan? Tapi roh tu ada. Maksudnya kita tak ada lah, tapi diwujudkan roh tu dalam jasad dia, maka kita hidup. Jadi mati, sahaja aku jadikan mati dan hidup itu, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, sebagai ujian ke atas kalian. Ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa yang lebih bagus, lebih baik amalannya di antara kalian. Bukan lebih banyak amalan. Kita hari ni kerja banyak amalan. Tu yang jadi macam di negara seberang. Solat tarawihnya 20 rakaat berapa minit? 7 minit. Kau bayang tengok, 20 rakaat 7 minit. Tak boleh brain, bro. Tak boleh brain. Yang ini Al-Quran dah templak siap-siap. Bukan banyaknya ibadat, tetapi ayyukum ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalannya. Sikit makcik tapi istiqamah, itulah awliya Allah. Orang sibuk nak jadi wali, tunggu janggut menyapu lantai, dahi terkopak, berjalan atas air, terbang atas langit. Wali ni minta barakat dia. Tuan-tuan perempuan, Allah dah sebut dalam Quran, dalam hadis pun dibahas, orang-orang yang istiqamah dalam amalan dia, dia wali Allah, dia kekasih Allah. Jadi kadang-kadang kita suka benda-benda mistik. Orang Melayu minta maaf, tuan-tuan perempuan, lama-lama dia hanyut di dalam fantasi, not reality. Tuan-tuan, aku jadikan mati dan hidup itu sebagai ujian. Nah, ini yang kita ujian ni. COVID-19, banjir baru-baru ni di Shah Alam punya teruk, tsunami-nya, tsunami di Aceh, kita tengok kena di Pulau Pinang sedikit sebanyak, apa lagi penyakit-penyakitnya, kemudian isteri dan anak-anak, ini semua ujian, tuan-tuan perempuan. Kata orang Banjar, kahwin 1 wajar, kahwin 2 belajar, kahwin 3 mengajar, kahwin 4 baru betul-betul banjar, kahwin 5 kurang ajar. Maknanya ini semua ujian, tuan-tuan perempuan. Orang kata, Ustaz, alah Ustaz,
Ustaz pun kena uji juga. Habis ustaz tu apa? Jin ke? Malaikat ke? Orang juga. Sama je kita ni. Kita ni beza kalau pergi ceramah pakai serban je, itu je. Duk rumah tu lah t-shirt pagoda, itu pun berlubang. Yang bezakan kita takwa masing-masing. Takwa huna dalam hati, bukan pakaian. Tapi kalau orang-orang akhir zaman berserban, berjanggut, berjubah, tak ada masalah tuan-tuan dan puan. Mereka cuba dengan pakaian. Sebab orang tabligh, tengok orang tabligh. Mereka pakai macam tu, kita nampak dari jauh. Alamak, karkun. Ini karkun. Dia tahu pasal apa? Cuba tanya orang-orang tabligh. Kami pakai macam ni ustaz, bukan untuk tunjuk kami hebat. Kami pakai macam ni, kami nak jaga diri kami. Kami nak belajar. Pun orang tuduh macam-macam. Ustaz duk pakai nala reka punya serban. Pun orang tuduh macam-macam. Sat lagi ustaz cabut pula serban. Tak payah pakai serban. Relax ceramah. Ni apa ni ustaz, tak pakai apa-apa. Pun kena ceramah juga. Hampa nak apa? Nak apa sebenarnya ni? Ni zaman dia. Ini yang kata tadi, ayyukum ahsanu amala. Aku nak tengok siapa yang lebih baik amalan ke. Amalan semua beramal. Saya beramal ustaz, saya beramal, kan? Tapi yang lebih tepat dengan manhaj rabbaniyah, yang lebih tepat dengan taraktu fikum amran lan tadillu ma imtamassaktum bihima kitabullahi wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kalian dua macam pegang. Kau pegang betul-betul. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dia? Quran dan hadis. Pecahkan Quran, ada pentafsiran Quran. Pecahkan hadis, ada ahlul hadis. Pun geger lagi dalam ni. Sebab apa? Nak mencari kebenaran yang sebenar, yang hak tu. Itu sebab itu yang dah mengaji tuan-tuan. Yang duduk-duduk saja ni. Yang duduk-duduk saja tak mengaji ni. Ini kata Imam Malik, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Imam Sultan Harun, Raja Harun al-Rashid satu ketika minta kepada Imam Malik. Imam Malik ni di Madinah. Minta Imam Malik datang ke rumah dia, maknanya ke istana dia, mengajar anak dia kitab Muwatta. Imam Malik ni terkenal dengan kitab Muwatta. Minta tolong, wahai imam, datanglah ke rumah saya untuk mengajar anak-anakku akan kitab Muwatta-mu. Imam Malik kata ilmu tu dia mengikut siapa yang mencorakkan ilmu tu. Kalau dia nampak baik, ilmu tu akan jadi baik. Kalau ilmu tu dia nampak tak baik, benda tu jadi tak baik. Dan ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kata Imam Malik kepada Khalifah Harun al-Rashid, satu tempelak kepada orang yang berstatus tinggi dalam masyarakat. Sebab dalam bab ilmu tak ada kompromi, no compromise. Imam Malik yang apabila orang bergaduh dalam Masjid Nabawi, dia datang, dia kata, korang tak boleh, kalau nak berhujah pun tak boleh slow-slow sikit dia. Korang tak nampak ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Imam Malik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak ada bagi cannya. Memang nak belajar sunnah, belajar dengan Imam Malik. Imam Malik dikhabarkan tak pernah menghentak punya kaki kuat. Ini orang ambil mutawih pergi ambil. Pergi Mekah, pergi Madinah, ambil slipper, pap. Ana pun nasihatkan kepada jemaah kita dulu, jangan ambil macam tu. Jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tanah yang dipijak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda ni kita nak kena ada feel, kena ada rasa. Jadi Imam Malik kata ilmu itu didatangi, wahai Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah mendengar dan Khalifah faham dan hadam pernyataan Imam Malik. Maka akhirnya, tak apa, saya akan bawa anak-anak saya untuk pergi ke kuliahmu, wahai Imam Malik. Itu cara orang menuntut ilmu. Sebab itu orang menuntut ilmu dulu-dulu lain, bro.
Orang sekarang nuntut ilmu sampai makan koci bro. Kan? Makan kacang lek. Mana hadis Imam Muslim lek. Kan? Imam Bukhari apa benda Imam Bukhari. Selam benda je. Jadi dia punya apa? Penghargaan kepada para pembawa ilmu tu tak ada Syekh. Tak ada. Habis ustaz cakap macam ni, ustaz boleh lebih kurang lah, semua copy paste je. Betul. Boleh rujuk dekat phone ni, boleh rujuk. Setidak-tidaknya adalah benda yang kalau kita tak pasti on the spot, kita boleh cuba rujuk, tetapi belum tentu sahih. Sebab itu saya tuan-tuan puan, bila sebut berani berhijrah ni, saya tak akan berani-berani nak duduk kat depan ni tuan-tuan puan. Ini tempat yang paling payah saya nak menjawab di akhirat besok. Jangan tuan-tuan perempuan ingat, ni saya tengok fenomena sekarang semua berlumba nak jadi ustaz. Dulu zaman kami sibuk semua, tak ada tuan-tuan. Semua orang belajar, mengajar ataupun berceramah ni, orang tahu orang panggil itu aja. Tapi sekarang fenomena semua orang boleh jadi ustaz. Dia buat TikTok kan, jadi ustaz. Tak ada masalah, sampaikan ilmu. Bala wahyi wal ayat, sampaikan. Cuma tuan-tuan perempuan, ni saya kata keberkatan. Tak berani tuan-tuan puan. Saya 1988 Planet Rock, 89 Rock, 91 Rock, 3 album. Kemudian 91 kumpulan Diriat berpecah. Disebabkan apa? Kami punya drama tak berapa sihat. Allah buat sebab aja. Drama ni tulang belakang tu, tulang belakang satu kumpulan muzik. Jadi kalau kentak itu tak ada, memang tak ada lah. Ganti dengan orang lain, tapi tak berapa nak boleh pergi. Lalas sekali bubar. Lalas saya berniaga dekat Jinjang Utara, saya berniaga dekat Taman Beringin, jual Maggi dengan air batu campur. Kedai macam Jamaica, no woman no cry. Tapi aku tahu masa tu bila imam lalu nak pergi masjid, Imam Makno nama dia, Imam Makno. Kali ni masuk YouTube ni, Imam Makno dia orang kenal, Imam Makno dekat Taman Beringin tu. Dia tahu kedai saya tepi jalan, Jamaica punya style. Semua lampu malap, yang datang pun malap. Yang datang semua zombie kamu pisang, malap. Tuan-tuan tahu, nak katakan ada iman tu juga, bila orang-orang lalu depan saya, surau depan ni, jadi dia orang ni ahli surau mesti lalu kedai saya akan slowkan lagu dan kita akan cerahkan lampu. Di situ saya rasa lain. Sehinggalah Allah panggil balik tuan-tuan. Saya hijrah ni tuan-tuan, bila saya tengok nak buat album terus, saya bersama dengan Aris Ariwatan pada tahun 1991 tu. Duduk di Taman Maluri, bukan jauh di sini pun. Twimas nama company kami. Saya cuba buat dengan Unways, saya ingat lagi, jumpa selalu kat situ. Tapi betul je, kalau Allah Ta'ala kata skrip aku buat begini, kita buat begini, Allah dah buat skrip gitu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan kita berancang dan Allah merancang, perancangan Allah lebih tepat. Buat itu, buat ini, buat sana, buat situ, tak jadi tuan. Apa saya merenung dekat lorong-lorong di Taman Beringin tu pukul 1-2 pagi waktu nak tutup kedai sorang-sorang. Saya tengok apa nak jadi, apa nak jadi. Saya dulu kecil-kecil saya dididik, saya di sekolah memang masuk musabaqah, saya tukang baca doa dekat sekolah. Minta maaf tuan-tuan, minta maaf, bukan nak cerita kebaikan, wala'azubillah, tapi perjalanan hidup pasal tajuk berani hijrah. Saya tahu saya dari mana. Saya di kampung saya memang bila orang panggil, arwah datuk saya memang suka dengar. Sampai dia nak meninggal tu dia minta saya azan. Tapi masa tu saya rok kapak. Saya tak balik rumah. Saya akan azan. Memang dekat kampung tu memang Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Orang tahu azan. Sebab tu lepas daripada tu pula saya bawa marhaban berzanji ni. Tu sebab adik-adik belakang K-pop semua ni, join lah kalau ada kompang berzanji, kena join. Ini besok, sebab bila korang dah teralih ke satu zaman yang lain, insya-Allah korang ada seni tu takkan hilang. Sekarang marhaban berzanji tak ada. Ada marhaban? Tak ada. Marhaban ada lah. Tapi orang perempuan ramai muslimat Saya pergi mana-mana. Orang makcik-makcik kalau marhaban dengan ropol sana ni, labu kecil, labu ayak, labu kundak semua duk gantung. Lepas tu tangan genggam. Marhaban ya nurun aini marhaban ya marhaban. Itu marhaban. Teringat tak ada zaman dulu? Sekarang mana ada dah bro? Sekarang tak ada, pasang kaset je. Kaset tu pun tak ada. Aku nak marhaban ni pun ya Allah dengan pakai emas ni pun ya Allah, rasa nak mati dah aku dah. Lemeh dah apa ni dekat sebulan ni ceramah tuan-tuan. Macam ni lah hidup kita tuan-tuan. Nak buat macam mana? Tak apalah kalau wangi, kalau tak wangi tu yang mati dengan nafas sendiri. Gelak kak. Itu faham lah tu. Astagfirullah. Tu sebab berzanji ni dulu banyak lah orang kata, tapi masyarakat kita diceras ni kena ada bermasyarakat. Apa kalau dah semua tak boleh buat, apa aktiviti kita nak buat? Dulu di kampung kita banyak aktiviti, main kompang. Saidina Ali ai mengembangkan payung kerpak kerembung kerpak. Dulu budak-budak muda ada aktiviti. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah ada aktiviti. Sekarang ada pula semua tak boleh, Hindi tak boleh. Lalah minum ketum lah budak-budak tu. Ketum lah bro, bagilah. Sebab tak ada aktiviti. Kita biasa muda. Kita tahu kalau tak ada aktiviti, masjid tak buat aktiviti, masyarakat tak buat aktiviti, confirm kita lara tuan-tuan puan-puan. Confirm kita lara. Bukan nak kata kat orang, kita sendiri. Kalau aku tak buat sesuatu, confirm sesuatu datang menghinggap dalam jiwa aku dan aku akan terobek jiwa aku dan aku akan ikut jalan tu. Sebab itu penting jemaah ni tuan-tuan. Saya dulu macam budak-budak ni lah. Itu saya seronok tengok dia orang tengok masa kecil-kecil dulu. Ikut orang tua-tua pergi sana, pergi. Dan ini proses untuk kita hijrah lebih mudah bila kita tersasar jalan. Sebab pengalaman adalah sifu paling utama. Saya cakap terang tuan-tuan dan puan. Orang duduk pondok beza. Orang mengaji di Mesir, Jordan beza. Orang mengaji di asrama, cara asrama ke apa, beza. Tapi kalau bekeh penyanyi, pelakon, minta maaf cakap tuan-tuan, diorang melalui satu jalan yang hampa tak pernah lalui. Minta maaf tuan-tuan, saya tak pernah cakap benda ni mata-mata. Saya dulu waktu start mula ceramah, apa yang orang tak tibai saya? Baru berceramah, saya balik kampung, orang kampung sendiri kritik saya. Masa tu saya nak buat mengajar Quran. Saya punya teman-teman tu, anak-anak yang baru, kawan-kawan dia, ada yang baru kahwin tak reti baca Quran. Jenis baca Quran tak reti. Saya kata kita belajar Quran.
Ada 10 orang. Setiap lepas isyak saya buat di kampung saya. Tahu mereka gelar kita siapa? Wali 10. Kumpulan wali 10. Orang wali 9. Ni wali 10 boleh kata. Pasal An-nas adu bima jahil. Manusia akan jadi musuh dengan apa dia tak tahu. Ada yang kata baru berhijrah ni, kata bawa balik dari Indonesia semua, balik nak mengajak orang semua. Ni telinga saya dengar tuan-tuan. Tapi apa? Standard lah bro kan. Liku-liku untuk kita mengajak orang, mengajak diri kita ni bukan satu benda lah. Ini bukan perlu diletakkan permaidani merah atau hijau. Rasulullah SAW mengajar itu kepada kita. Tapi hanya orang yang roh mengenal roh yang tahu. Dituduh pelbagai-bagai. Tapi berkat ilmu Tok Guru ajar kita, insya-Allah tuan-tuan. Saya terus terang saya tuan-tuan. Kadang-kadang kita jumpa berselisih tepi jalan. Ustaz ingat tak Ustaz, saya duk mengajar, pergi belajar dulu Ustaz. Ustaz sekarang masya-Allah saya dah mengajar Ustaz. Alhamdulillah. Yang ini luluh hati saya tuan-tuan. Padahal kita ajar simple je. Abata sajaha khadada razasa syasaba taza'a rafaqa kalamana wa ha'aya. Masya-Allah. Sikit-sikit kita belajar. Sitik-sitik orang Jawa kamu. Dah tu baca naik Quran, baca Quran, dan sekarang dia boleh mengajar. Luluh hati kita tuan-tuan. Sebab mudah-mudahan berkat itulah yang bantu kita sikit sebanyak. Amalan kita tak banyak tuan-tuan. Amalan kita tak banyak. Sebab itu bulan Ramadan nak datang ni, Masya Allah, kita akan dihijrahkan lagi untuk ke satu fenomena yang hebat. Satu tetamu yang diundang, tak diundang, tetap datang pada roh yang masih duduk dalam jasad. Alam roh berpindah alam janin, alam rahim berpindah alam dunia tempat ujian kita, kemudian berpindah lagi setelah sakaratul maut, kita akan pergi ke pusara aman. Roh dari alam roh, roh di alam rahim, roh di alam dunia, roh yang sama masuk ke pusara aman. Akhirnya roh yang sama juga akan dibawa ke yaumil mahsyar. Sama ada wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zurmara, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Sama ada masuk dalam jahannam ataupun dalam jannah Allah. Dua aja. Saya nak tanya, roh yang sama tak? Roh yang sama. Planet yang berbeza. Tapi orang sibuk untuk jaga jasad berbanding roh. Bukan makna tak boleh jaga jasad. Itu amanah Allah. Kita jagalah, makanlah vitamin tu, makanlah itu ini. Tapi rohani kita tak pernah kita jaga, tuan-tuan. Saya yang ini orang yang nak berani hijrah ni, bila dia dah tahu dia dah tertipu dengan jasad, dia pasti akan tengok menerobos jiwa dia. Ya Allah, hidup aku lama, ya Allah, aku tertipu dengan diri aku, ya Allah. Samalah baru ni saya berceramah dengan Mufti Pulau Pinang, dengan Mufti Perak. Sahibul Samaha kata apa? Ramai yang semayang umur 70 tahun tetapi macam umur 7 tahun. Allahu Akbar. Na'udzubillah wal'azubillah. Umur 70 tahun tapi kualiti semayang macam 7 tahun. Bukan saya abang. Kemudian Mufti Ustaz Zamri Hashim, Timbalan Mufti Perak, kata dia membuat cek siapa-siapa nak jadi imam. Cek lah siapa nak jadi imam kan. Soalan yang paling simple, cannot go. Jelah macam kita lah bulan Ramadan, soalan benda sama akan keluar. Ustaz nak bertanya sikit Ustaz, apa hukum ngorek hidung bulan puasa? Soalan tu daripada saya dari tak beruban sampai dah beruban dah. Apa hukum Ustaz saya ngorek hidung bulan puasa? Hidung tu korek lah, udah gatal korek, tak ada masalah. Cuma janganlah sampai lepas rongga dalam tu. Atau tak batal ke Ustaz? Kan baunya batal. Apa lah batal? Jangan korek lah, buang lebih kurang. Dia kalau batal, ambil makan. Itu batal.
Benda yang sama tuan-tuan, tiap-tiap tahun kita. Tak salah lah bertanya tu kan. Saya nak tanya tuan-tuan, saya selalu sebut benda ni, berani untuk berhijrah. Dalam kita sibuk kata berhijrah benda besar-besar, kita lupa berapa ramai sekarang yang tak mengaminkan sama-sama imam waktu imam membaca Al-Fatihah. Akhir kalam doa imam tu, waladdallin amin. Berapa ramai yang betul-betul lelaki, ar-rijal khususnya, untuk sama-sama menyambut amin imam. Saya tengok fenomena ini dah makin kelam. Wahal malaikat berdoa sekali serentak ketika itu, ambillah manfaat ketika itu. Tak diam. Ada kayu ke batu ke dekat mulut. Kita kata nak berhijrah tuan-tuan, berapa ramai yang potong perbuatan imam waktu bersolat jemaah. Tak maaf tuan-tuan kalau saya salah, betulkan saya. Sebab kita tak boleh, mata kita ni nampak imam belum lagi sempurna rukuk, ramai yang rukuk. Tadi kau tolak dia jadi imam, lepas tu kau tak nak ikut dia. Di sini nampak longgarnya masyarakat dalam nak mematuhi antara ketua dan juga makmum ni. Dalam solat sendiri dah ada wujud dah. Berapa ramai pula tuan-tuan perempuan yang bila imam dah selesai baca Al-Fatihah, waladdallin amin, imam akan baca surah kan. Berapa ramai yang di belakang makmum jadi imam sendiri pula sampai mengganggu bacaan orang lain. Minta maaf tuan-tuan, ni fenomena yang orang tak berani cakap, tapi aku kena cakap sebab banyak orang cakap. Kalau baca slow-slow tak apa, tapi sampai mengganggu orang tuan-tuan kan. Iya kita sebelah ni ganggu babe. Ganggu solat ni bukan mesti suara saja, kedangkan bau. Kalau kamu memakan apa? Nabi kata makan apa? Hadis. Semua tahu kan? Kalau kita jengkol, petai, jering kan? Jangan masuk makan bawang kan, Nabi kata dalam hadis. Ya, bila makan bawang jangan duduk dalam satu saf. Itu bau. Suara. Sebab itu sekarang ni ramai ulama-ulama bangun, dia kata zikir lepas solat. Ini pun satu fenomena, zikir lepas solat. Kalau yang faham, dia tak buat jahar macam terlalu jahar dengan sangat Maknanya dia ambil untuk niat untuk mengajar makmum sedikit je pada awal. Contoh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang mula tu dia kuat. Contoh kalau dia baca suratul ayatul kursi, contoh kan. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Lepas tu dia slow. Cuma dia bagi guide sikit. Tapi mungkinlah sebab ada setengah masjid surau tu dah biasa buatkan secara jahar kan. Sebab itu jadi isu juga. Kadang-kadang ada orang semayang. Yang semayang tu wajib. Yang ini sunat. Betul? Mana yang kita nak dulu kan? Macam tak setuju je korang. Macam tak setuju je korang dengan aku Taklah fikir sunat dengan wajib tu je, simple je bro. Orang yang nak solat tu mungkin dia datang kemudian dia solat wajib, solat fardu. Kita dah selesai. So kita boleh pada-pada lah, bukan tak boleh, tapi kita jangan terlalu jahat. Takut mengganggu. Kalau di situ ada harmoni, hidup ni tuan-tuan puan, dia ada rentak bro. Mengunyah ada rentak. Cuba kalau silap punya, gigit kita punya kulit tepi ni, adai, akhirnya. Memang selera, patah selera tu bos. Pergi doktor, sakit, rhythm tak kena. Dia cek sini, dia cek tang ni, dia cek tang sini. Ini rhythm tak kena ni. Rhythm tak kena ni maknanya rentak lah. Bila rentak tak kena, something wrong somewhere ni. Sama juga dengan dunia ni tuan-tuan perempuan. Dunia ni yang jadi macam-macam sekarang ni pasal dia rentak, dia sudah lari.
Siapa yang menghentak dunia ni kalau bukan manusia? Akulah ni, manusia kita-kita ni. Yang sombong atas muka bumi Allah. Kita lupa diri tuan-tuan perempuan. Kita dengan sekali rakusnya kita, demi atas nama pembangunan kita, dengan rakusnya kita habiskan segala, semua hutan-hutan simpan semua habis. Akhirnya bumi respon dengan apa yang kita lakukan ke atas mereka. Sebab apa? Kita lupa bumi ni hidup. Dia pun bernafas juga. Tapi pasal kita ingat kita je makhluk yang bernafas, kita lupa ada makhluk lain hidup di atas muka bumi Allah jadikan. Kita tak sempurnakan hak dia orang, maka akhirnya dia orang respon dengan cara daripada perut lautan keluarnya tsunami 800 km sejam, kepala air menuju sampai ke Aceh. 254,000 orang mati on the spot. Bayang tuan-tuan, tak boleh breathe. Pasal apa tuan-tuan? Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa ayah ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan kepadanya, ku tanya pada ombak, ku tanya kepada matahari, tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Itu tanda Tuhan bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Rumput pun kena sapu bersih juga. Ebit Jadi buat lagu tuan-tuan. Dah lama dah dia buat lagu tu. Bagi orang yang ada mata hati, dia berfikir tuan-tuan perempuan macam mana caranya. Sebab itu hari ni tuan-tuan perempuan, orang hijrah sepatut-patutnya dia faham istiqamah itu payah, istirahat itu mudah. Jadi berani untuk berhijrah, tapi istiqamah itu payah, istirahat mudah. So nak istiqamah memang kena bersusah sikit. Tuan-tuan, bila kita yang silent dalam hidup kita, tak ada. Silence is healing tuan-tuan. Diam adalah ubat. Tak percaya tuan-tuan, balik sat lagi, tutup lampu, tutup mata, relax. 15 minit je. Saya nak cabar diri saya dan diri tuan-tuan perempuan 15 minit, kosongkan fikiran. Kalau boleh zikir-zikir, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tapi tak pun, kosongkan fikiran dari apa-apa. Ingat Allah aja. Boleh tahan ke tak boleh tahan? 15 minit aja. 15 minit, tak usah lama. Ada orang tak biasa tuan-tuan, muntah tuan-tuan. Sebab kita tak pernah ajar diri kita duduk tenang, diam. Kecuali sepatutnya orang-orang Muslim, mukmin, muttaqin. Sebab apa? Mereka ada solat. Solat is healing. Dia berdiri 3 kiblat, mata melihat tempat sejadah, hati menghadap Kaabah, dada menghadap Kaabah, hati as-salatu ala zikri, mengingat Allah. 3 kiblat ni maknanya 3 kiblat tu dah faham cantik. Dengan rukun semayangnya kita faham 13 perkara, dengan yang sunat hai'ahnya, dengan sunat-sunat yang lainnya, subhanallah, semua kita komplit dah, cantik dah. Allahu Akbar. Pergi ke Lotus juga dia tuan-tuan perempuan, ke Tesco juga dia sudah. Itu yang jaga tu. Sebab itu kita tak dapat silence yang betul-betul. Sebab itu kita sakit tuan-tuan.
Bukan sakit jasad, rohani kita sakit. Sebab kita tak ada silence. Sentiasa bercakap je. Akal ni sentiasa nak berfikir je. Sebab itu orang-orang meditasi ni, orang-orang sufi yang betul lah ya, ada juga melampau yang betul, dia tenang tuan-tuan. Ada orang cakap la ilaha illallah, la illallah. Ada setengah tu tinggal la il. Ada gitu. Ada setengah orang bergoncang pun tidak. Pasal dia duduk dalam tenang. La ilaha illallah. Dia tenang. Sebab itu kita tak apa setuju yang dalam viral kat YouTube sekarang ni, yang menari-nari teruk kan? Dia apa panggil, dah macam samrah dah. Samrah tu lain cerita. Ini zikir, selawat. Tapi dia punya breakdance tu lain macam. Kita tak boleh terima lah benda tu. Itu melampau, ghulu namanya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati kau jadi tenang. Tuan-tuan, yang tenang ni zikir kepada Allah, tuan-tuan. Jadi waktu untuk sendiri, tuan-tuan, waktu untuk kenal diri, bersunyi-sunyi dengan Allah setelah bergelumang dengan dunia. Orang hijrah kena buat benda ni. Dah jenuh dah dunia aku ukur dah. Dah jenuh dunia aku terokai. Dah jenuh dunia ni aku pergi rentasi dah. Sekarang time untuk aku healing myself. Untuk kenal Rabb, kenal diri aku. Bersunyi-sunyilah. Bergelumang, setelah bergelumang dengan dunia ni, aku nak kena bergelumang dengan diri aku sendiri. Nak kenal tang mana silap diri aku ni, tuan-tuan dan puan. Sebab itu, diam, kekal, tenang. Biar diri nampak diri sendiri, tang mana salah engkau. Kau ni ego. Engkau ni lah orang yang kata kau cakap semua lontaran yang baik-baik, tetapi sebenarnya kau perungui panas baran. Benda ni kita tak sedar selama hari ni, tuan-tuan. Kita semayang 5 waktu saya semalam sini, Masya Allah. Tetapi saya merujuk pada diri saya, kadang-kadang kita berdepan dengan family kita sendiri. Kita tak mampu. Di mana sebenarnya kita ni, tuan-tuan? Kita nak merujuk diri kita balik. Sebab itu semua orang suka pada nikmat, bukan yang sebaliknya. Sebab itu yang nikmat-nikmat ni selalunya orang akan sentiasa nak, dan kalau boleh nak berterusan dalam nikmat. Maknanya nikmat apa sebenarnya, tuan-tuan dan puan? Contoh kita nak tengok, berani berhijrah, beranilah kita untuk mempersiap siagakan diri dalam mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, perintah Allah bukan nak menyusahkan kita, tetapi hukum hakam adalah untuk mengawal kita. Hang solat bukan untuk aku, kata Allah. Hang puasa bukan untuk aku, kata Allah. Hang berzakat bukan untuk kelebihan bagi aku. Hang berhajat haji bukan untuk kelebihan untuk aku, tetapi untuk engkau. Tak ada efek langsung kat aku. Sebab aku yang cipta engkau, aku tahu, maka aku syariatkan benda ni. Kalau bayangkan kalau kita tak semayang, tuan-tuan. Itu yang bila tsunami, orang masuk rumah Allah. Orang tahu rumah Allah tempat selamat. Tahu pula masuk rumah Allah. Apatah lagi kalau kita sentiasa duduk bersama dengan Allah, bermunajah dengan Allah. Pasal dia tahu nikmat tu. Tapi kita longgar babnya, longgar. Allahu Akbar. Awal lagi dah longgar dah. Salam-salam je lepas sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Keluar masjid surau. Lega rasanya. Tuan-tuan, maksudnya apa? Tadi kita bawa benda ni berat. Kena bawa keluar. Bila bawa jangan letak ke tanah. Bila sampai kat luar kita letak je, kita kata apa? Lega rasanya. Pasal apa? Rupa-rupanya kita angkat benda yang berat. Rupanya solat kita tadi tu, bila dah habis semayang, kita kata lega. Berat. Kalau Nabi kita dengar, ya Allah, bengkak-bengkak kaki sembahyang tak boleh brain, tuan-tuan. Macam mana Rasulullah? Dia minta kepada Allah.
Kita minta pada Allah, biarlah ya Allah turunkanlah aku kekuatan untuk aku beribadah. Kita sendiri pun tak mampu sebenarnya. Mintalah pada Allah SWT. Tuan-tuan, bila nak hijrah, berani berhijrah, cek syukur kita tara mana. Ini saya ingat diri saya. Cek syukur kita. Tuan-tuan pernah tak tarik nafas dalam-dalam? Tahan. Dan lepas balik. Inhale. Tuan-tuan pernah tak rasa nikmat kita menarik nafas ni? Tapi sebab dah klise. Covid datang, baru tahu harga oksigen. Allah reset sebenarnya kita. Tak sedar lagi tu. Allah reset berapa nilai oksigen. Orang bermati-matian di India itu tabung oksigen sampai yang fake punya ada dijual. Di sini habis farmasi-farmasi yang tabung oksigen oksi tu, yang tu. Saya pun beli juga. Maknanya apa? Baru bernilai nampak oksigen yang tak nampak apa pun. Dia tak berbentuk. Wih, share. Maknanya kita ni baru tahu nikmat. Sebab itu setiap bangun pagi kita kata apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita minta syukur pada Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku mati malam tadi. Sebenarnya tuan-tuan perempuan, saya nak pujuk diri saya tuan-tuan perempuan. Tarik nafas syukur tiap-tiap pagi tuan-tuan perempuan. Pegang perut kita, ya Rabb. Ramai yang kena sakit kanser kolon, ya Allah. Ramai yang kena sakit perut ni, ya Allah. Engkau pelihara lagi perut aku, ya perut. Terima kasih perut. Terima kasih perut. Syukur banyak-banyak. Tarik lagi nafas. Syukur ya Allah, dada aku, ya Allah. Ya Allah, walaupun tak six pack, tak apa ya Allah, tapi aku syukur. Orang lain semua, ya Allah, aku tengok depan mata aku, ya Allah, tapi aku syukur pada Kau, ya Allah. Kau masih pelihara aku, ya Allah. Syukur ya Allah, syukur. Rasa degupan jantung kita, tarik nafas syukur, ya Allah, syukur ya Allah. Terima kasih jantung, dah berapa tahun Kau dengan aku, ya Allah. Allah izin Kau bekerja untuk aku. Apa banyak kita buat. Tarik ni, pegang mata kita, ya Rabb, aku dapat tengok, ya Allah, keindahan, sedikit keindahan Kau, ya Allah, sedikit keindahan Kau cipta di atas bumi. Sementara aku dapat tengok, sementara orang lain tak tengok. Still orang tu baca Quran, hafal tuan-tuan perempuan. Ni yang Selangor tu, yang seorang member kita tu, tak nampak tapi hafal 30 juzuk. Allah malu kita. Kita ni kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin, tak keluar-keluar. Apa pusing-pusing situ je. Orang tak nampak 30 juzuk tuan-tuan. Apa nak jawab dengan Allah? Lagu apa yang kita tak hafal tuan-tuan? Kan? Lagu apa yang kita tak hafal atas dunia ni? Surah kita hafal sikit-sikit lah tuan-tuan. Maksudnya at least lah kita janganlah sampai orang panggil imam mana naik ni. Malam ni imam Qul Huwallah lah. Imam Qul Huwallah. Bukan kata Qul Huwallah tu Masya Allah maha hebat surah tu tuan-tuan, ayat tauhid tu. Tapi janganlah itu je model kita. Quran kan ada 30 juzuk. Ni bulan Ramadan nak turun ni, time ni lah kita nak keluar kan. Bukan nak tunjuk kita hafal Quran, tetapi itu bulan Quran. Syahrul Quran, bulan Quran. Tiba-tiba inna a'tayna qul huwallah, inna a'tayna qul huwallah. Banyak lagi surah-surah lain. Tetapi ini yang saya katakan bahawa kalau boleh tuan-tuan perempuan, pastikan muslimin muslimat rahimakumullah, kita meletakkan diri kita ini antara golongan yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ni adik-adik ada bapa lagi ni, syukur. Saya dah tak ada bapa. Yang lain pun tak ada bapa, dan kita pula jadi bapa, dan tak lama lagi pula kita pula didoakan oleh orang lain. Tak jauh dari tempat ni, kat kuari atas tu aja, esok kena bawa ke Pusara Aman masing-masing. Syukurlah bila ada mak bapak lagi kat rumah. Allahu Akbar. Berbaktilah kepada dia orang. Besok kau akan dengar lagu
Dia akan dengarkan akan lagu daripada di mana akan ku cari aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku mengaji untuk ayah tercinta. Aku ingin mengaji walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Syukur ada ayah. Tak ada ayah, baru tahu kasih seorang ayah. Ayah saya tak pernah tegur saya rambut panjang, tak pernah tuan-tuan. Tapi bila saya jumpa sahabat-sahabat dia macam Ustaz Daud Cengah, tu kawan sparring partner arwah ayah saya. Arwah ayah saya ditanam di Mekah tuan-tuan perempuan, ditanam di Seraya. Jalan nak pergi Masjid Nabi Jaranah. Kawan-kawan arwah ayah saya kata apa? Beruntung kau Kil, jumpa ya arwah ayah kau di Mekah. Sebab arwah ayah saya tuan-tuan, dia bawa jemaah Mekah dari zaman kapal haji lagi tuan-tuan. Di Pulau Pinang tu zaman kapal haji 3 bulan. Kalau mati dalam kapal, buang kat lautan. Itu arwah ayah saya. Tapi dia punya tawaduk, dia punya humble. Dia tahu anak dia seorang ni macam persetan sikit ni, tapi dia punya psikologi. Rupa-rupanya dia meninggal di Mekah untuk kali ke-44 kali dia menunaikan haji, bawa jemaah, tanam di sana. Saya jumpa sahabat dia kata, beruntung kau Gil. Setiap kali jumpa arwah ayah kau, dia doakan kau depan Kaabah. Dia doakan dekat kau. Saya tak tahu pun. Doa ayah, doa ibu jangan main-main. Sebab itu bila kita nak hijrah tuan-tuan, jangan belah kaki ibu dan ayah. Doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anha ya akramal akramin. Doa kepada mereka tuan-tuan, dan kita bakal sama dengan dia. Masalahnya dah sedia ke belum? Semua orang cakap pasal hijrah tuan-tuan. Dah bersedia ke untuk kita menghadapi penghijrahan ke alam barzakh? Soalan yang telah bocor pun kita belum, kita fail. Ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka. Yang itu pun kita fail. Kita berdebat pasal politik, kita bergaduh pasal politik. Tak sudah-sudah tuan-tuan. Saya cakap terang-terang, politik ni saya ada apa yang saya tak cakap dulu tuan-tuan. Tuan-tuan tahu sejarah saya kan. Apa yang saya tak cakap? Saya bersama dengan Tok Guru Nik Aziz. Malam ni saya declare ya. Sebab ketika itu saya nampak manhaj yang Tok Guru bawa ini adalah membawa soal kebenaran atas hak Allah. Sebab itu anda bersama dengan Allahyarham Tok Guru Nik Aziz Al-Waliullah ni. Masya Allah, kita dah duduk dengan dia, kita ceramah dengan dia, kita tahu macam mana jiwa dia. Duduk makan bersama dia tu, kita tahu macam mana tawabuknya dia. Nur dia tu sampai. Saya bukan taksub. Orang sekarang bila cakap macam tu, dia kata, ni Las, taksub Tok Guru. Ini bukan cerita taksub Tok Guru. Kita kenal akhlak dia. Rasulullah kan ajak akhlak. Ini Tok Guru ni ajak akhlak. Duduk di jawatan yang tinggi, tapi akhlaknya subhanallah.
Mana nak cari tuan-tuan? Mana nak cari? Tu berhenti untuk kita berdebat benda-benda ni. Hari ni Masya Allah, saya takut tuan-tuan buat tengok. Ulama' ni bangun, geger, dua-dua geger. Grup ni pula ada followers di sini, ini pun ada followers di sini, bangun geger. Atas nama apa? Kebenaran. Betul lah. Tapi alangkah lebih baik kalau kita buatkan dalam bentuk perbincangan yang harmoni. Tak jumpa. Memang kita dah duduk dalam kitabul fitan. Kalau belajar penghujung akhir zaman ni, inilah yang berlaku zaman kita sekarang. Pertembungan demi pertembungan. Akhirnya orang tak beramal, kita risau. Ya Allah, tak beramal sebab apa? Seronok ni dalam kes-kes perdebatan. Dia syok. Pengikut banyak. Entahlah, wallahualam, mungkin orang kata itulah orang panggil ghuraba. Beruntunglah orang yang asing tu. Dan bila kita sebut hadis ghuraba ni pula, ramai yang mendakwa kamilah ghuraba tu. Kamilah golongan yang asing tu. Sebab kami ni pelihara yang hak. Korang tuduh kami macam-macam. Jadi kita pun tak tahu macam mana sebenarnya tuan-tuan. Mana satu ni? Ini al-fitan, dunia ujian. Dunia sekarang ni menguji. Sebab itu jangan lupa tuan-tuan puan. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jangan lupa suratul Kahfi ayat 10. Banyak jalan, bak kata tompil, jalan banyak jalan. Okey. Minta Allah rusydan, jalan betul, jalan yang straight, jalan yang betul-betul benar-benar. Semua pun betul. Tetapi yang benar-benar kita nak selamat, tak mau disesatkan. Jangan. Apatah lagi yang paling kita takut, sesat dalam terang. Ni banyak. Oh, aku beramal, aku masuk syurga Allah. Ni banyak. Sedangkan Allah tak pandang pun amalan kita, tuan. Allah nak tengok keikhlasan kita. Benda ni yang tak ada pada diri kita. Itu yang saya kata tadi. Yang paling agung yang turun dari langit ke bumi adalah hidayah. Yang paling agung dari bumi naik ke langit adalah ikhlas. Kita nak belajar dua benda ni. Jangan dipisahkan. Jangan pisahkan. Allahu Akbar. Sebab itu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita sama-sama nilai balik bahawasanya siapapun kita akan berhijrah, tuan-tuan perempuan, ambil rebut peluang Ramadan datang. Sebagai penutupnya, Ramadan nak datang. Ada orang tak tahu Ramadan datang, hanya bila dia tahu lagu keluar Ramadan datang, hati pun girang, baru dia tahu Ramadan nak datang. Sesungguhnya tetamu ni akan datang membawa pengampunan kita, dosa-dosa kita banyak, makcik, pakcik. Inilah time kita nak bersihkan. Tuan-tuan. Satu ibadah yang tertua yang Allah syariatkan kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kufardukan, kewajibkan ke atas kalian berpuasa sebulan penuh sebagaimana telah kuperintahkan kepada umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, moga-moga kalian menjadi orang yang bertakwa. Baik. Golongan sebelum kau pun pernah berpuasa. Siapa ni? Nabi Nuh dikatakan berpuasa ketika kapalnya terumbang-ambing. Disuruhnya orang dalam bahtera pun berpuasa. Nabi Isa ada juga menyuruh berpuasa. Antara 1 tahun ada 40 hingga 50 hari dikabarkan mereka berpuasa. Maknanya khusus untuk orang Nasara pun ada juga. Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel pun ada berpuasa. Ada dikatakan 40 hari berpuasa, sehingga orang Bani Israel Yahudi pun berpuasa. Tetapi mereka ni melampaui batas. Mereka nak ikut tune dia orang pilih ikut timing dia orang. Dia tak ikut Nabi Musa punya timing. Nabi-Nabi berpuasa. Nabi Yusuf dalam penjara berpuasa, tuan-tuan perempuan. Ini Allah dah katakan sebagai umat sebelum kamu dah berpuasa. Termasuk juga, tuan-tuan perempuan, siapa lagi?
Sokrates, kalau itu Nabi, kata Nabi Muhammad SAW dah tentunya. Sokrates, seorang ahli filosofi, menyatakan puasa, ataupun Plato menyatakan puasa itu ada kuasa penyembuh dalaman yang tidak ada pada orang lain. Maknanya puasa ni penyembuh, penyihat yang paling mustajab. Bukan orang ada akidah pun sebut benda yang sama. Sehingga disebut di sana puasa ini bukan hanya orang-orang filosofi. Sehingga kan kenal Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi kenal? Kenal ya? Yang kepala botak, semata bulat, kemudian pakai ihram macam orang Islam. Mahatma Gandhi tak pakai selipar. Mahatma Gandhi waktu terjadinya pertempuran pembunuhan antara satu puak dengan satu puak yang lain, terlibatlah orang Islam dengan orang Muslim juga. Ketika Mahatma Gandhi tu bangun, dia melihat dia tak suka benda-benda ni, dia kata apa kepada orang yang bergaduh-bergaduh ni? Dia kata apa? Dia pakai kain selempang tu, dia tak pakai slipper. Kemudian dia kata apa? Kalau saya ni tengok dia ada bunuh-bunuh juga, saya ini macam kalau saya tak mau makan. Dia tak cakap lah macam tu, aku cakap je lah. Maknanya dia mogok lapar. Mahatma Gandhi punya senjata bukan dia angkat senapang. Kau tengoklah badan dia lebih kurang aku je, kurus keding. Tapi dia ada satu senjata yang orang tak perasan. Apa dia? Dia isytihar mogok lapar. Perang sedang berlangsung hebat. Dia kata, kalau kalian masih berbunuh-bunuhan, aku mogok lapar. Kaum yang ikut dia pun mogok lapar. Orang ikut je. Dia dengan laju dengan kaki ayam, dengan pakai tu. Nampak filem dia kan, Mahatma Gandhi ni. Mahatma tu jiwa besar, maksudnya jiwa besar. Dia tu jiwa dia besar. Gandhi ni. Dan akhirnya dengan senjata puasa, senjata mogok lapar tadi, berjaya akhirnya menyatukan balik, menghentikan peperangan ini. Bayangkan kehebatan puasa ni, tuan-tuan. Itu yang non-Muslim tu. Ulat, kalau kita tengok dekat rumah kan, dia makcik pergi ke depan rumah, tengok ada kepompong berbalut bulat kan. Cuba buka. Dia nak jadi rama, ulat jadi kepompong jadi rama, dia puasa. Ayam 21 hari puasa menggeram telur, 21 hari dia puasa. Maknanya kalau kita tak puasa lebih teruk daripada ayam. Ular bersalin kulit, tuan-tuan dan puan, dia puasa waktu bersalin kulit. Ikan salmon nak pergi ke tempat lain, dia puasa. Dia tak akan makan banyak waktu dia nak berenang pergi ikut koloni tempat habitat baru. Dia ikut sungai tu kan, ikan salmon yang kita makan kan bagus. Dia berpuasa. Maknanya kalau dia makan banyak, gua tak larat nak cilok babe, dia kata. Dia berpuasa ramai-ramai. Binatang berpuasa. Jadi Allah tahulah mensyariatkan kepada kita puasa ini, sebab puasa satu ibadah yang memang tak nampak brosis. Saya pernah lah jumpa ada satu hari juga kan, masa bulan puasa, saya teringat ni cerita-cerita zaman saya dulu ceramah lama dah. Turun satu tempat kan, tengok satu pakcik tu dah tua dah kan, bibi kering kan, saya je Waalaikumsalam, duduk lepak kan. Kita tengok orang lama teruk pakcik ni, kering bibi yang puasa ni, musim-musim panas dah. Salam Waalaikumsalam kan, salam. Masa zaman bukan Covid dulu lah, salam sekali bau gudang garam. Bau gudang garam bro kan. Orang tak tahu pun dia puasa ke tak puasa, tak boleh kata apa. Betul tak? Solat kita nampak, zakat kita nampak, haji mengantar, ramai yang pergi seorang, contoh. Nampak. Puasa tak nampak. Sebab itu dalam hadis qudsi, betulkan tudung sekejap. Dalam hadis qudsi, samalah dia kata. Kalau Allah itu turun ke langit dunia 1/3 malam untuk melihat hamba-hambanya yang beribadah, dan siapa nak minta apa akan ku perkenankan, mohon apa akan ku kabulkan. Cuma kita je tak reti, termasuk akulah mungkin kan, yang bengat sangat nak bangun malam ni.
Sebenarnya itulah waktu bersuluk, bersunyi-sunyian yang memang hadis qudsi, hadis yang sahih menyatakan, aku turun ke langit dunia untuk mengintai-ngintai hamba-Ku mana yang nak minta pada aku nak perkenankan. Seorang pun tak minta. Saya ingat Tok Guru ni Aziz, tuan-tuan. Tok Guru ni Aziz ni, sebelum beberapa bulan lepas tu dia dah sakit, dah meninggal, sempat berkumpul artis-artis di Malaysia ni buat dekat Shah Alam. Masa dia ceramah tu, dia uzur, tapi dia menangis, tuan-tuan puan. Dia menangis, dia kata apa? Para hadis sekalian, ambo 2-3 malam ni ambo susah hati, tak boleh bangun. Dia menangis pasal dia tak boleh nak buat solat sunat tahajud. Rupanya tiap malam bertahajud, tuan-tuan. Tok Guru ni Aziz. Jelaslah orang yang Allah mudahkan dia untuk bangun bermunajat tengah-tengah orang lain tidur ni, confirm sebenarnya Allah dah pilih orang ni dah, tuan-tuan. Kita yang berat nanang nak bangun, adik kakak aku sekalian, nak bangun yang berat sangat ni, yang hanya boleh bangun waktu Liverpool versus Manchester United baru boleh bangun, tapi tak bangun kerana macam Tok Guru ni bangun. Jelaslah Allah seolah-olah nak menjauhkan kita daripada dia. Itu yang kita takut, ini yang kita takut. Sebab ibadah ni Allah yang bagi kekuatan juga pada kita. Sebab itu kita pelik tengok, asal dia senang je bangun, aku susah. Ada benda yang dia buat memudahkan Allah. Allah dah pilih dia juga, Syekh. Sebab itu kita kena istiqamah bersama orang-orang macam ni, tuan-tuan. Bila kita hijrah, kita kena duduk bersama orang macam ni. Abdullah ibn Mas'ud kata apa? Abdullah ibn Mas'ud kata, tuan-tuan dan puan, satu ketika aku didatangi seorang kawan yang lain. Hati aku gundah gulana, tidur tak lena, makan tak kenyang, mandi tak basah. Wahai Abdullah, apa yang perlu aku buat? Kata Abdullah ibn Mas'ud, kau pergi ke 3 tempat. Pertama, cari tempat orang menuntut ilmu, duduk bersama dia orang. Sebab apa? Kita nak rahmat turun, malaikat mendoakan, duduk bersama orang-orang soleh. Yang kedua, engkau baca Quran atau dengar orang lain bacakan Quran kepada engkau. Ini penting ni, tuan-tuan. Quran tu, itu satu benda yang soul, makanan rohani kita. Saya dah sebut tadi, manusia fikir jasad, rohani kita makin jauh. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat. Ada orang tak terkesan dengan benda ni, tapi bila pasang lagu Alompak Agogo dia terkesan. Ada orang pula terkesan dengan lagu Aku bagai musafir rindu, menyusulmu sudahlah tentu. Kan? Ada orang terkesan lagu macam tu. Sebab apa? Channel dia sama, tuan-tuan. Jadi kalau ada orang semayang, ada orang baca Quran, ada orang berzikir, hati kita menolak, maknanya apa? Channel kau tak tune lagi. Kau kena fine tune. Dalam radio lama-lama tu yang ada garis, ada nombor-nombor ni, fine tune, cari betul-betul baru dapat dia punya siaran cantik dengar. Kita tak kena frekuensi tu lagi. Biarlah hari ni telinga kita, roh kita suka dengar benda-benda macam ni, tuan-tuan. Hijrahlah, carilah tune dia. Dan begitulah, tuan-tuan dan puan, sedikit sebanyak yang saya fikir-fikirkanlah untuk kita kongsikan bersama pada malam ini. Banyak lagi lah sebenarnya kan, tapi saya memandangkan saya pun tak bawa apa benda malam ni. Saya fikir apa yang saya nak boleh. Allah izinkan untuk kita berkongsi, bukan mengajar, berkongsi sama-sama, tuan-tuan dan puan. Allahu Akbar. Apa-apa pun, mudah-mudahan bulan Ramadan inilah bulan untuk kita reset juga balik diri kita. Yang mana susah nak bangun subuh, insya-Allah mudahlah bangun subuh, ambillah, hijrahlah. Mana yang tak boleh reti baca Quran, bacalah Quran, tuan-tuan dan puan. Kalau boleh dalam ni ada orang tadarus, jangan tadaras. Tadarus.
Ada setengah kumpulan dia tak reti baca Quran, ambil yang pandai baca Quran tu letak kat sini untuk ajarkan Quran. Pahala lebih kurang sama je. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang pandai baca Quran dan ajar pada orang lain. Itu sebaik-baik. Jadi yang mengaji, yang mengajar orang lain mengaji pun bagus, pahala juga. Insya-Allah. Dan tarawih kalau boleh, insya-Allah bertenang-tenang, mudah-mudahan kita boleh rapatkan saf tuan-tuan perempuan. Janganlah kata orang nanti bila elok 8 rakaat. Saya tak tahu sini 20 8 selamatlah. Kalau dia buat 20 kadang-kadang sampai alam tarokai je kan. Lepas tu Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kat belakang jom balik. Nak balik semua. Pasal dah 8 rakaat dah. Yang belakang pula pergi ke depan kan. Dia memang tarawih Ramadan satu je penyakit dia. Mula-mula semua orang terasa. Tetamu tu datang, roh dia datang Ramadan. Weh, macam ambil. Hari pertama Ramadan, nampaknya Pak Siap pening kepala kerana terpaksa membawa keluar sejadah-sejadah yang tidak pernah dibawa keluar. Nampaknya ramai yang datang untuk menunaikan solat sunat tarawih. Hari kedua keadaan makin sendat. Ramai yang terpaksa parking jauh keluar sampai berkilo-kilometer sebab nak sembahyang solat tarawih. Hari kelima dalam keadaan masih tenat kerana ramai jemaah yang tertukar selipernya kerana copnya serupa. Pergi pula hari ke-15 sudah mula nampak tenang. Hari 15 dah mula nampak tenang tuan-tuan. Ya, inilah fenomena kita. Yang nak lagi teruk, lagu raya pun keluar. Inilah menghalau tetamu istimewa yang datang. Jangan buat lagi kerja tuan-tuan, jangan buat. Biarlah dia berlalu. Jangan keluar pula lagu di hari raya terkenang dagu kepada si dia. Tuan-tuan, kalau Piramli bangun, boleh bangun, dia bagi tahu jangan pasang lagu ni. Belum lagi nak raya. Ni zaman puasa. Semalam saya dekat Keramat AU3 Keramat Ion. Saya sebut dalam speaker saya dengan PPZ dengan wilayah semalam dengan Jawi. Saya sebut depan-depan, terpulanglah pada yang tu nak dengar tak dengar. Saya kata kalau boleh tahun ni janganlah masuk je 10 Ramadan dah start pasal lagu raya. Minta tolong sangat-sangat. Kerja saya selesai, saya cakap terpulang pada dia orang lah, wallahu a'lam. Begitulah kita yang dah memang faham ni. Kalau boleh kita sama-sama jaga, insya-Allah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita jadi balik kepada fitrah. Amin ya rabbal alamin. Kita takut jadi bukannya hamba yang bertakwa, hanya menjadi hamba Ramadan setiap tahun. Wala'iyuzubillah. Wallahu ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah, yang tak baik datang daripada saya. Ampun maaf zahir dan batin. Seandainya ada kalam-kalam saya yang terlepas pandang, saya menyinggung perasaan tuan-tuan perempuan, ampun maaf zahir dan batin, bukan niat saya, tapi sekadar mengisi amanah yang telah diberikan kepada anak yang dhaif. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada seluruh ahli jawatan kuasa Surau Diri Jemaat Yusuf Al-Amin, ya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma baligh Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya 'azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أعلم.